Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan pengurusi masjid, ya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita sekali lagi lah dipertemukan untuk menyambung bacaan kitab ni, bacaan kitab kita ni masih lagi dalam bab adab bercakap, adab bersembang, berbual-bual ataupun bertutur kata. Kita dah baca dulu beberapa perkara tentang adab, macam mana perkataan kita ni. Kita sebut dulu bahawa setiap patah perkataan kita yang kita tuturkan ni akan dipertanggungjawabkan nanti. Tak ada perkataan kita yang menyeleweng, yang lepas begitu saja. Pasti akan Allah bertanggungjawabkan pada kita. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau buruk, masya-Allah. Na'udzubillah. Baik, diam adalah lebih baik daripada mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kadang tu bila kita nak marah kan, orang yang marah kadang-kadang dia lupa, dia lepas je perkataan dia, tak dapat kawal. Jadi kalau kita rasalah kita ni jenis orang kalau marah ni ikut dan je bercakap, jadi kena belajar sekarang ni, bila nak marah tu tutup mulut. Bila nak marah je diam. Sebab apa? Takut tak terkawal. Takut kita di luar kawalan dan kita menyebut perkataan-perkataan yang buruk. Maka rugilah kalau kita sebut perkataan-perkataan yang buruk, yang tidak mendatangkan kebaikan pada kita. Sebab tu disarankan, kalaulah kita ni rasa tak boleh nak kawal, maka lebih baik kita diam. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqah yatba'uha azab wallahu ghaniyyun halim. Macam mana Allah ajar? Sekiranya kita berdepan dengan orang yang minta sedekah. Orang minta sedekah ni kalau dia setakat duduk tak ada tangan dia, okey. Ini yang minta sedekah paksa ni, tarik baju kan, pegang tangan, kan. Tempat kita ni kurang lah, tak ada lah, kan. Tapi kalau kita pergi tempat-tempat yang lain, negara lain contohnya, tuan-tuan ni biasa kan, pergi Bandung contoh kan, orang paksa kita beli, ataupun tempat-tempat yang ramainya orang-orang yang mendatang. Kalau tuan-tuan pergi ke Sabah contohnya kan, di Kota Kinabalu tu, anak-anak Filipin, dia memang minta, sampai kita kena bagi. Baik, macam mana Allah ajar kita berhadapan dengan keadaan macam ni? Kalau kita berhadapan dengan pemberi sedekah yang agak ganas sikit ni, yang jenis paksa ni, pegang kita ni, baik, Allah kata qaulun ma'ruf. Kalau kamu berhadapan dengan orang minta sedekah ni, kata-kata yang baik dan memaafkan adalah lebih baik. Kita sebut, kita tak bagi maknanya. Allah kata kalau kamu tak macam tu, kamu tak nak bagi, betul? Lebih baik. Lebih baik tak bagi, tapi dengan disertakan dengan perkataan yang baik. Tolak dengan baik, dengan baik, Contohlah kita, perumpamaannya Allah kata kamu bercakap dengan lebih baik
dan juga kamu maafkan dia dengan perlakuan kasar tu, itu lebih baik daripada kamu bagi sedekah. Kita bagi sedekah, ya, kita bagi sedekah, lepas tu kita hamunnya dia, ya, kita kata dengan kata-kata yang kasar. Bagi, tadi tak bagi, itu lebih baik tak bagi daripada kita bagi dengan keadaan, ya, kita bagi lepas tu kita irin dengan perkataan-perkataan yang kasar, menyakitkan hati. Maknanya nak sebut perbuatan baik tidak mendatangkan pahala kalau disertakan dengan perkataan yang buruk. Beri sedekah tu baik, tapi kalau kita beri sedekah dengan disertakan dengan perkataan buruk, maka perbuatan sedekah tu tak ada apa, ya. Malahan Allah kata lebih baik kita tak bagi tapi kita cakap dengan perkataan yang baik, ya. Tapi apa yang lebih baik? Beri dan disertakan dengan perkataan yang baik, itulah yang terbaik. Ya, maknanya kita beri, lepas tu kita cakap dengan baik, cakap dengan elok, ya. Nasihat dengan elok, perbuatan dia, ya. Wallahu ghaniyun halim. Allah ni lah yang lebih kaya dan juga lebih penyabar, ya. Allah lebih kaya. Allah banding kita yang ada sikit kelebihan daripada orang yang meminta tu, kita ni dah ada dah harta, ya, tapi Allah lebih kaya daripada kita, ya. Dan Allah boleh beri kat kita bila-bila masa. Dan Allah boleh sabar pula dah bagi kat kita, lepas tu kita derhaka pada Allah. Allah tak ada, ya. Allah tidak mendatangkan terus azab ataupun seksaan pada kita, kan? Itu. Baik, berkata dengan perkataan yang baik merupakan kebajikan serta mendekatkan diri seseorang kepada Allah dan akan memperolehi kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu dia, ya. Kalau kita perkataan kita ni, ya, yang keluar daripada mulut kita ni biasa, yang banyak, ya, ataupun yang semuanya adalah perkataan yang baik, itulah modal kita nanti besok. Inilah apa amal yang kita ada. Amal ni bukan setakat kita buat ibadah antara kita dengan Allah. Dengan Allah kita solat, kita puasa, itu amal kita dengan Allah, ya. Selain daripada itu, perkataan-perkataan baik juga adalah amal soleh kita. Sentiasa menasihati, sentiasa memberi bimbingan, sentiasa memberikan kata-kata yang baik. Itulah itu juga adalah amal soleh kita, ya. Tak boleh pula dalam keadaan kita mengeluarkan kata-kata yang baik diselitkan pula dengan perkataan yang tak baik. Apa perkataan tak baik? Contohnya sindir orang, kan? Kita cakap beri nasihat baik ni, tapi dalam masa yang sama ada pula kita menyindir. Kita tahu, bukan kita saja kita tak tahu, kita tahu. Maka tak adalah kebaikannya, ya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya, bagaimana Nabi SAW sebut, qala rajulun lin nabi allamini yudkhilunil jannah qala at'im at-ta'am wa afsis salam wa shalla bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam. Ada seorang, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beritahu aku perbuatan apa yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga. Sahabat-sahabat kena tanya bab tu je, nak benda yang datang manfaat kepada mereka. Macam mana cara nak masuk syurga? Ya, sahabat tanya Rasulullah, macam mana cara saya nak masuk syurga? Ya, ini bukan sahabat tak sembahyang. Ibadah wajib ni tak ada apa dah menjadi kewajipan. Dia bukan soal itu, ya. Dia tanya tambahan, apa benda yang baik? Di samping dah jaga ibadah wajib macam kita ni, apa lagi? Ya, sebab ibadah wajib ni benda wajib, ya, memang kena buat. Okey, sahabat nak tanya lagi apa lagi? Jadi Nabi SAW jawab, kamu bagi makan kepada orang yang susah. Kena banyak sedekah, ya. Bagi makan kepada orang miskin, ataupun sedekah lah maksudnya, ya. Jangan kedekut, jadi pemurah, banyak bagi, ya. Kemudian kamu sering mengucapkan salam, absis salam, ucapkan salam. Sebelum ni, minggu dulu kan kita sebut tentang salam, ya. Kena, bila berjumpa kitalah yang memberi salam, bukannya kita yang menerima salam. Cuba banyakkan salam.
Ya, tapi janganlah orang jauh kita salam bukan main kuat kan. Benda jauh. Maknanya bila bertemu. Bukan bila berjauhan, bila bertemu. Ya. Bila bertemu ucapkan salam. Sebab salam ni perkataan yang baik. Perkataan yang sejahtera kena diucapkan dengan kata-kata yang sejahtera. Jangan dengan kata-kata menengking. Jangan dengan perkataan-perkataan keras. Ya, diucapkan dengan perkataan sejahtera, baik, lembut. Ya. Berikan salam, ucapkan salam. Ya. Kemudian solatlah pada waktu malam. Ya, qiyamul lail kita kata. Ya, ketika mana orang tengah tidur. Manusia lain tengah tidur, kita bangun bersolat. Nabi sebut 3 perkara ni. Ya. Apa dia? Beri makan ataupun sedekah. Banyakkan sedekah pada orang miskin. Sentiasa membiasakan diri mengucapkan salam. Dulu kita sebut bukan kepada rakan-rakan saja, kepada siapa saja yang beriman pada Allah yang kita berjumpa. Dan yang ketiga, perbanyakkan solat di waktu malam. Nabi kata, buat 3 perkara ni, engkau akan masuk syurga dengan selamat. Tu je. Ya. Tapi janganlah buat 3 perkara ni. Semayang tak buat, solat fardu tak buat, puasa pun tak buat. Tak. Dia yang itu fardu. Fardu dah jadi kewajipan, tak boleh tinggal. Yang ini menguatkan ibadah fardu yang telah kita buat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya meyakinkan pemeluk agama lain tentang kebenaran Islam. Ni macam mana kalau kita nak berjumpa dengan rakan kita yang bukan Islam. Ramai kita ni kawan-kawan bukan Islam. Ya, kita ada je kenalan yang bukan Islam. Ya. Macam mana kita nak meyakinkan orang bukan Islam tentang Islam? Iaitu dengan cara yang baik dan lemah lembut. Kena tunjuk kepada orang bukan Islam bahawa orang Islam ni agama yang sejahtera, agama yang lemah lembut, agama yang mendidik penganutnya berbuat baik. Kalau kita kata agama lain pun memang macam tu juga, dia ajak penganutnya buat baik, kan? Tapi kena nampakkan perbezaan bahawa Islam ni, ya, Islam ni dia ajak kita bukan setakat kita ajak orang buat baik, kita punya kena jadi baik. Beza ajak orang dengan kita. Ramai orang dia boleh ajak orang, suruh orang buat baik, tapi dia tak baik pun, kan? Ramai orang dia boleh bagi nasihat, suruh buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, tapi dia pun tak buat. Itu berbeza. Islam ni di samping kita ajak orang, ya, untuk baik, kebaikan dari Islam ni, kita juga kena contoh. Ya? Kita kena jadi contoh bahawa kita ni adalah orang yang bila dilihat, oh inilah watak seorang Muslim. Inilah wajah ataupun watak seorang mukmin. Orang nampak, oh cantiknya. Bila dilihat perwatakan kita, orang nampak, oh cantiknya Islam. Sebab Nabi begitu, kan? Nabi SAW memang begitu. Nabi bukan sekadar Nabi dakwah kepada bukan Islam, orang bukan Islam masuk Islam. Bukan sekadar itu. Orang sahabat-sahabat ketika dengan Nabi, sebahagian ni dia tidak melalui dakwah Nabi melalui cakap. Nabi tak ajak begitu. Tapi melalui apa? Melalui dengan melihat Nabi tu. Tengok watak Nabi, tengok keadaan Nabi tu menarik mereka kepada Islam. Ya? Itu dia. Sebab itu bagi kita orang Islam ni, kita ni orang yang beriman ni, tak boleh kita ni buat satu perkara yang sampai bila dilihat oleh orang bukan Islam, buruknya Islam. Bila tengok kita, orang menjauhkan diri pada Islam. Orang yang nak pada Islam, bila tengok kita tak jadi terima Islam, sebab nampak buruk, teruknya kita macam tu. Ya? Sebab itu bagi kita kena sentiasa menunjukkan, ya, bukan setakat menunjuk, maknanya memang kita membiasakan diri, melazimi diri kita ni dengan perwatakan yang baik, sesuai dengan kehendak Islam. Jika orang yang jahat dan berlaku zalim pada kita, macam mana kalau orang yang jahat, orang yang zalim pada kita, macam mana? Maka kita harus menentang kezaliman dan menghentikan sikap permusuhannya. Kalau yang tidak zalim, maka kita akan tunjuk dengan akhlak yang baik.
Tapi kalau berlaku kezaliman, jangan diam. Jangan duduk buat tak tahu je. Ya, kena pertahankan. Ya, sebab orang yang bila ada kezaliman dia biarkan saja, ya, dengan anggapan bahawa dia sabar ataupun dia dia ni nak melembutkan diri dia, maka orang ni adalah orang yang tidak, orang yang bodoh dia kata. Ya, itu adalah orang yang bodoh. Seperti mana ya, Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum. Ya, Allah ajar berhadapan dengan orang bukan Islam. Ni kita kata tadi, yang bukan Islam macam mana berhadapan, tapi kalau dia zalim macam mana pula? Allah kata jangan kamu berbahas, berdebat, bertengkar. Jangan kamu, kita kata biasa pakai kata, jangan kamu bertengkar dengan ahli kitab. Ahli kitab ni maknanya Yahudi, orang Yahudi ataupun orang Nasrani, ataupun sekarang panggil Kristian. Ya? Ni ahli kitab. Sebab mereka ni ada kitab yang Allah turunkan, cuma kitab itu diselewengkan. Ya? Baik, jangan kamu bertengkar dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Ya, berdebat. Jangan kita berdebat dengan mereka melainkan dengan cara yang baik. Kalau kita berdebat mereka bertengkar, nak tunjukkan sampai berlakunya ketegangan, ya, sampai sampai saling cela mencela ataupun saling buruk memburuk, ya, Allah kata tak payahlah. Tak payahlah bertengkar. Biar dia bercakap seorang. Biar dia cakap apa pun. Ya. Kalau nak cakap dengan baik, kita balas dengan baik. Walaupun mungkin mereka bercakap dengan kasar. Walaupun mungkin mereka bercakap dengan buruk. Tapi Allah ajar kita balas dengan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan yang lemah lembut dan juga perkataan-perkataan yang tidak seperti mereka. Ya. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang yang berlaku zalim antara kamu. Ya, kalau yang berlaku zalim maka kita boleh, ya, mengeraskan sedikit suara, tetapi tak boleh ikut macam mereka. Ikut macam mereka macam mana? Kalau mereka bercakap, kita tahu mereka bercakap tu menipu je. Ya, mereka buat tuduhan tu tuduhan yang salah, menipu. Kita pun balas juga tuduh yang buruk kat dia. Itu tak boleh. Ya, dia bukan dia je mengata kat kita, kita pun mengata kat dia sekali. Maka di situ adalah larangan. Jangan kita terikut-ikut dengan rentak buruk mereka. Ya. Imam Malik meriwayatkan dia pernah mendengar daripada Yahya bin Sa'id bahawa Rasulullah SAW pernah bercerita. Ya, pada suatu hari, ya, Nabi cerita, pada satu hari Nabi Isa alaihissalam, dia berjalan terserempak dengan seekor babi. Nabi Isa jalan serempak dengan seekor babi berjalan. Ya. Kita macam mana? Kita pun biasa berapa? Kita kata melatah lah kan. Terkejut. Berjalan serempak dengan babi. Babi pula tu. Kan? Apa agak keluar pada kita? Sial kan? Celaka betul babi ni. Pergilah lalu tempat lain. Kan? Ni maknanya Nabi Isa berjalan tiba terserempak. Macam kita lah terkejut, terperanjat. Yang keluar daripada Nabi Isa ni apa? Ya? Yang keluar daripada Nabi Isa ni apa? Nabi Isa sebut perkataan yang baik. Lalulah dengan selamat, Nabi Isa kata. Ni terperanjat ni. Kita kalau terperanjat, keluar perkataan entah apa-apa mencarut pada. Kan? Macam-macam keluar. Benda tak boleh dikawal. Kan? Tindakan refleks, dia kata, spontan. Ya, sebab apa kita keluar perkataan buruk? Sebab kita dah biasa. Apa yang kita biasa itulah akan keluar. Nabi Isa dia terperanjat tapi kata jalanlah dengan selamat, Nabi Isa kata. Ya. Jadi sahabat yang ikut dengan Nabi Isa ni pun terperanjat. Dah lah terperanjat dengan babi, ni terperanjat pula dengan perkataan Nabi Isa ni tak macam perkataan orang lain, mesti marah. Terperanjat tu akan keluar kata-kata yang tidak baik. Sahabat terperanjat. Jadi sahabat kata, ya Nabi Allah, kenapa pula kamu sebut perkataan mendoakan kepada babi tu? Jalanlah kamu dengan selamat. Kan doa tu. Kenapa pula keluar perkataan macam tu? Ya.
Nabi Isa kata, ya, dia takut kalau dia terperanjat biasa-biasa ni, ya, keluar perkataan-perkataan yang buruk. Jadi sebab itu dia latih, dia biasakan diri dia sentiasa dengan perkataan yang baik. Kan? Ini cara kita. Sepatutnya sebab itu, ya, kadang-kadang kita tak boleh kawal perkataan. Kita akan, bila kita terperanjat, kita melatah, kita akan keluar perkataan-perkataan yang buruk. Sebab apa? Sebab kita tak kawal. Ketika kita tak terperanjat, kita tak kawal. Jadi bila terperanjat, dia akan keluarlah perkataan itu juga. Sebab itu dalam keadaan kita normal, keadaan kita baik, macam kita dalam keadaan yang tidak, dalam keadaan biasa macam ni, kenalah pastikan setiap patah perkataan yang keluar ni tak ada perkataan buruk. Barulah bila kita, ya, barulah bila kita dalam keadaan yang macam tu tak keluar perkataan buruk. Ini contohnya. Contoh orang kata saya ni, ya, akhir hayat besok saya boleh dia mengucap. Kan? Kita katalah, mengucap je kan payah. Nak mati besok saya mengucap lah. Ingat mengucap tu senang. Kalau kita dalam keadaan kita terperanjat tadi, pun kita tak boleh mengucap, perkataan tak keluar berkata kita la ilaha illallah, keadaan masa tu kita, sebab kita dah tak boleh kawal diri, masa tu tak keluar, kita ingat masa dekat nak mati boleh keluar. Payah nak keluar. Ya? Dalam keadaan kita masih lagi sihat, masih lagi dalam keadaan sedar, bila kita terperanjat pun tak keluar kalimah syahadah, macam mana kita nak mati besok boleh keluar. Ya? Itu dia. Baik. Ada juga kalangan manusia yang berperangai buruk, tidak dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang tak patut dilakukan, tak punya rasa keperi kemanusiaan untuk melakukan perkara yang baik, serta tak segan membuat sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain. Ni ada orang macam tu. Ya, kat dia, kalau orang tu jadi susah, sonok tu dia. Ya, kalau orang, ya, nampak tak bahagia, sonok je dia. Ya, dia suka orang jadi susah. Ni ada yang perangai macam ni. Ya, dia tak suka, dia tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang bahagia. Kalau orang bahagia tak seronok, jadi akan usaha dia cuba buat supaya jadi orang yang bahagia jadi tak bahagia, orang yang hidup ke dalam baik jadi tak baik. Orang seperti ini, jika dia dapat memuaskan tabiatnya dengan kata-kata, maka dia tak peduli apa akibat yang akan berlaku dari percakapannya itu. Dia nampak orang dalam keadaan baik, keadaan bahagia, dia akan keluar kata-kata yang buruk. Maka keluarlah perkataan-perkataan yang mendatangkan fitnah. Contohnya, datang tuduhan-tuduhan yang akhirnya merosakkan orang lain. Orang yang baik, dalam keadaan yang baik, dipandang baik, buruk reputasi dia. Tercela image orang. Bila dia orang tercela image, bagi dia alangkah seronoknya. Jadi orang macam ni adalah orang yang tidak baik. Kita kena jadi, kita kena apa? Kena menjauhkan diri ataupun mengasingkan diri daripada orang seperti ini. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, satu keadaan Nabi berhadapan dengan orang macam ni. Orang yang jenis bercakap buruk je ni. Orang kalau bercakap, yang ada, kita jumpa orang yang kalau bercakap dia bengis je, marah je cakap dia. Perkataan yang cakap, kalau dia keluar perkataan dia mula-mula ni, sakit je hati kita dengar. Nabi pun ada jumpa macam ni. Nabi SAW pun pernah berhadapan dengan peristiwa begini. Seperti mana Aisyah radhiyallahu anha dia ceritakan. Dia kata, istazana rajulun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bi'sa akhul ashirati huwa falamma dakhala ibsata ilaihi wal an lahu falamma kharaja qultu ya Rasulullah hina sami'ta ar-rajul qulta kaza wa kaza summa tatallaqta fi wajhihi wa basatta ilaihi faqala ya Aisyah mata ahidatini fahasha inna syarran nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhshihi rawahu al-Bukhari. Ada
ada seorang, Aisyah cerita, adalah seorang datang ke rumah hendak masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berada di rumah Aisyah, ya, ada orang dekat luar beri salam ataupun bagi tahu nak jumpa Nabi. Aisyah sambut. Ya. Bila Aisyah tengok ada orang kata nak jumpa Nabi, Aisyah pun datang jumpa Nabi, kata ada orang nak jumpa. Ya. Ada orang nak jumpa. Nabi sebut kat Aisyah, ni orang ni tak baik ni. Nabi kenal akhlak. Nabi tahu. Walaupun mungkin orang ni tak berkawan, tapi Nabi ni Allah beri kelebihan, dia boleh tahu keadaan seorang tu. Nabi kata pada Aisyah, ni orang ni jenis orang perangai tak baik ni. Bagi tahu kat Aisyah dulu. Tapi Nabi benarkan masuk. Ketika orang itu masuk, Aisyah tengok Rasulullah SAW menyambutnya dengan baik. Nabi bercakap dengan kata-kata yang baik. Walaupun tadi Nabi sebut orang ni perangai tak elok. Dia perangai dia bengis, jenis kasar. Jenis apa? Jenis perkataan yang keluar mulut dia ikut dan je, lepas je. Tapi Nabi terima, Nabi layan dengan baik. Setelah orang tu balik, Aisyah pun tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi masa orang tu nak masuk, ya Rasulullah kata dia ni orang tak baik, tapi Nabi sambutnya dengan baik. Boleh jadi orang ni pernah jumpa Nabi, dia mengeluarkan kata-kata yang buruk sebelum tu, boleh jadi. Jadi sebab tu Nabi sebut begitu. Nak tengok macam mana Nabi layan orang yang cakap dengan perkataan yang buruk, Nabi layan macam mana? Aisyah kata Nabi layan dengan baik. Nabi cakap pelembut je. Jadi bila Aisyah tanya, Rasul jawab, wahai Aisyah, pernah tak kamu nampak Nabi bersikap kasar? Tak pernah. Walaupun orang tu kasar dengan Nabi, Nabi kata sesungguhnya orang yang memperolehi kedudukan paling buruk di sisi Allah nanti. Kita besok, siapa yang dapat tempat yang paling buruk? Tempat paling buruk tu neraka lah. Orang yang dapat kedudukan yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang kita boleh tengok dalam dunia ni, orang yang masyarakat tak nak dengan dia sebab buruk perangai dia, sebab orang takut dengan keburukan yang dia buat. Orang jauhkan diri daripada dia. Duduk dalam satu kawasan, dalam kampung, tapi orang kalau boleh tak nak jumpa dia. Kalau dia ada, orang rasa susah hati. Kalau begini, ini orang ini Nabi kata tandanya ke akhirat besok dia juga akan dapat tempat yang buruk. Maknanya dia bukan sekadar kita ni, kalau kita tak jaga kata-kata, tak jaga perbuatan kita ni, dia habis dunia je. Kat dunia ni kita rasa seronok, rasa bangga dapat apa? Dapat mengenakan orang lain. Kita kenakan orang lain contohnya. Kita rasa tak apa, rasa seronok. Tapi kena ingat, kalau dengan perbuatan kita itu menyebabkan orang-orang lain pun jadi menyampah, jadi tak seronok dengan kita, mula menjauhkan kita, itu tandanya kita dalam bahaya. Bahayanya kita sebab kita takkan dapat tempat yang baik di akhirat besok. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang baik tak akan hilang akhlaknya dengan bersikap baik terhadap orang yang tak berakhlak. Orang yang buruk perangai, kita layan dengan baik, tak akan hilang kebaikan ataupun akhlak kita ni. Walaupun dia berusaha mendidik orang yang tidak berakhlak. Maknanya kalau ada orang buat benda yang buruk, kita balas dengan baik, tak rugi pun kita. Kita tak rugi. Oleh kerana itu dalam Al-Quran memandang sikap lemah lembut sebagai sifat utama yang perlu dimiliki oleh hamba Allah. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah, yakni hamba-hamba dan hamba-hamba Ar-Rahman, yakni hamba-hamba Allah, ya Allah redha, ialah mereka yang berjalan di bumi
kita ni yang bergerak, yang sentiasa, yang berada di bumi ni, ya, dengan sopan santun. Ya, kita ni hamba Allah yang berada dalam lingkungan digelar oleh hamba Ar-Rahman. Ya, hamba kepada yang Maha Pengasih Penyayang ni. Ialah kita ni yang berada di bumi, kita ni sentiasa berada dalam keadaan sopan santun. Dan apabila orang yang berkelakuan kurang adab, kalau ada orang yang bersikap kasar dengan kita, hadapkan kata-kata kepada mereka, ya, menjawab dengan perkataan yang selamat daripada perkara yang tidak diingini. Allah ajar, ya, kalau kita ni nak tunjuk, kita ni nak buktikan diri kita ni adalah hamba Allah yang berada dalam redha Allah. Ialah kita, bila kita diuji, kita ditemukan dengan orang yang buruk perkataan, dan orang yang, ya, perkataannya yang tidak seronok didengar, kita sabar dan kita balas dengan perkataan yang baik. Itu tanda kita ini adalah hamba Allah yang Allah redha. Ya, bukan senang cakap, bolehlah kan. Cuba kena dulu, melenting kita, kan. Orang tiba-tiba datang tuduh kita, burukkan kita. Boleh ke kita nak balas dengan perkataan baik? Silap kita pun sama melenting. Kita pula burukkan dia. Dia burukkan kita satu, kita burukkan dia 10. Akhirnya bukan setakat dia tak baik, kita pun jadi tak baik, kan? Sebab itulah, ya, panduan untuk kita kalau berhadapan dengan situasi seperti ini, maka kita balas dengan yang lebih baik supaya kita jadi hamba yang baik, ya. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, perkataan yang memang tak ada baik ni perkataan tu, ya, perkataan-perkataan yang tidak baik, mereka berpaling daripadanya, ya. Kalau ada orang datang pada kita, buat perkataan, cakap dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, tuduh dengan macam-macam, buruk dengan macam-macam, Allah kata, bila berhadapan itu, kita pun berpaling. Mana kita paling, mana apa? Kita tinggalkan dia. Kita bangun, kita beredar. Ya? Kita beredar, ya? Allah kata, sambil berkata, lana a'maluna walakum a'malukum. Assalamualaikum. Macam itulah, ya. Bagi kamu apa perbuatan kamu, bagi kami apa yang kami buat, dan bagi kamu apa yang kamu buat. Ya, apa yang aku buat ni aku punya lah, yang kau buat tu kau punya. Salamun alaikum kata. Lepas tu bagi salam, assalamualaikum. Tinggalkan dia. Ya, salamun alaikum. Maka kami tidak ingin berdamping dengan orang jahil. La nabatari al-jahilin. Summa azahu salisah. Fantasara Abu Bakrin radhiyallahu an faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Bakr awajadta alayya ya Rasulullah qala walakin nazala malakun minas sama yukadzibuhu falamma intasarta zahabal malak wa qa'ada syaitan falam akun li ajlisa idza qa'ada syaitan. Ya, kisah berlaku ketika Nabi dengan sahabat-sahabat tengah duduk sama-sama. Ya, saat Nabi dengan ramai beberapa orang sahabat duduk. Ada seorang yang nakal. Ya, ada seorang datang daripada dalam ramai-ramai ni, ada seorang yang jenis nakal, dia bercakap, ya, tak jaga mulut. Dia kata tak jaga mulut. Ya, tengah duduk dengan Nabi dengan sahabat ni, dia bercakap pada Abu Bakar, dia ejek Abu Bakar. Ya, dia ejek-ejeknya Abu Bakar. Ni seorang ni. Dia cakap dan dia sentiasa perkataan dia tu merendah, meremehkan Sayyidina Abu Bakar depan orang ramai. Depan Nabi, depan orang lain. Kan? Memalukan. Memang memalukan Sayyidina Abu Bakar lah. Sekejap kita habiskan ni, ya. Tapi Abu Bakar diam je, tak menyahut. Abu Bakar duduk dalam tu diam je, walaupun rasa malu sangat. Sebab kena dibuat perkataan-perkataan yang memburukkan dia depan orang. Abu Bakar diam.
Tapi orang ni tak diam, dia sebut lagi, dia ulang kali kedua. Dia ejek lagi, dia sebut lagi perkataan kali kedua. Yang memalukan pun Abu Bakar diam. Kemudian dia sebut lagi, dia ulang lagi sampai 3 kali. Bila dia sebut kali ketiga, ni nak sebut tadi, kita sabar. Tapi sabar tu boleh tak selama-lamanya. Abu Bakar pun bangun ataupun Abu Bakar pun melenting, marah. Ditengking mungkin dia lah, ditengkingnya orang tu. Dia marah, Abu Bakar marah, dia marah je, ditengkingnya orang tu. Kan, sebab malu kan dia. Kan, kita kalau macam ni, tak malu ke depan orang ramai. Kan? Kalau kita dikata macam-macam. Bila Abu Bakar marah, Nabi pun bangun. Nabi pun bangun berdiri. Jadi Abu Bakar pun terasa. Abu Bakar pun terasa. Dia kata, maka Abu Bakar bertanya, Rasulullah, adakah kau marah sebab aku menengking tadi? Marah ke? Nabi jawab, tak. Bukan Nabi kata, bukan Nabi bangun tu sebab marah Abu Bakar menengking. Tak. Tapi Nabi kata, tadi masa orang tu kata kat kamu dan kamu sabar dengan dia, aku nampak malaikat turun. Malaikat datang duduk tepi kamu, malaikat mengatakan bohong. Tak. Malaikat defend walaupun tak dengar ada orang. Nabi nampak. Nabi kata malaikat turun dari langit dan menafikan tuduhan orang tu. Tu. Rupanya kalau kita dituduh benda buruk, ada yang defend kita, yang kita tak perasan. Rupanya Nabi kata bila macam tu, malaikat datang duduk sebelah Abu Bakar, dia menafikan. Tak, ni bukan. Kita manusia tak nampak. Manusia biasa tak nampak. Sahabat pun tak nampak, Abu Bakar pun tak nampak. Yang tahu Nabi. Nabi kata, bila kamu kali pertama macam tu, malaikat ni menafikan. Tak, Abu Bakar tak macam ni. Bila orang tersebut lagi kali kedua, malaikat berkata, tak, Abu Bakar bukan macam ni. Menafikan. Tapi apabila kali ketiga engkau marah tadi, Nabi kata, bila Abu Bakar marah, malaikat ni pun beredar. Malaikat pun beredar naik ke langit. Pergi. Dan siapa datang? Syaitan yang datang. Syaitan pula duduk sebelah kamu. Nabi kata, bila aku nampak syaitan duduk sebelah kamu, maka aku takkan duduk bersama dengan syaitan. Maknanya tuan, kalau kita bersabar, kita akan ada defend kita yang kita tak nampak, kita tak perasan ketika ini. Tapi apabila kita balas dengan perkataan yang buruk, maka ketika itu kita bukan lagi diri kita, tapi kita telah bertukar, berperangai, dan juga mungkin kita telah terikut dengan hasutan syaitan. Ini sahabat Nabi yang besar ni. Sahabat Nabi yang begitu pun tak mampu. Bukanlah makna tak mampu, itu sebagai pengajaran pada kita. Kalau seorang sahabat pun ada rasa sampai had kesabaran, maka Nabi tunjuk bahawa kalau kita sampai tak boleh sabar macam tu, benda keburukan tu akan datang juga kat kita. Walaupun kita yang buruk tu orang tadi, tapi keburukan tu ada pada kita juga. Maka di situ kita kena ingat bahawa dalam keadaan apa pun, kita latih diri kita, kita biasakan diri kita ni, sehabis ataupun seelok-eloknya, sampailah macam mana pun kenalah letakkan kesabaran itu supaya kita sentiasa dalam keadaan baik. Wallahu a'lam. Cukuplah untuk malam ni, sebagai sedikit sajalah, mungkin sedikit saja apa yang kita kongsikan ini, sebagai yang bermanfaat yang kita boleh ambil. Kita nak bagi banyak-banyak, kita nak bincang lama-lama pun tak dapat, kan? Kita dapat yang sedikit ini. Yang sedikit ini sebagai pengajaran, sebagai pedoman pun dah cukup. Alhamdulillah. Kita tambah lagi nanti malam besok orang lain pula, kan? Macam itulah. InsyaAllah akhirnya yang sedikit ni, bila dah terlalu kerap, dah selalu dikongsikan, maka insyaAllah akan jadi baik, bertambah-tambah baik lagi pada kita, InsyaAllah. Mohon maaf mungkin salah silap pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusahbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.